buka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina waftah ala 'arfin kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaika wa 'ibadikas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzubika bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. A'udzu bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajir. Min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bar'a min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. La hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala pada pagi yang mulia dan bahagia ini dapat sama-sama kita bertemu dalam majlis yang telah kita rancang, yang telah kita susun, yang telah kita atur, di mana insya-Allah setiap minggu, setiap hari Jumaat pagi kita ada dua kelas. Yang pertama kelas adab mufrad dan yang keduanya kelas Ustazah Basyariah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan dua kelas umumi yang kita buat ini sikit sebanyak boleh membantu kita untuk kita memahami lebih banyak berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kita dapat lebih memahami berkaitan dengan hukum hakam yang ada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan walaupun kita buat program secara alamaya, tapi ianya termasuk dalam kategori ataupun dalam bahagian bahawasanya kita ni berada di dalam majlis ilmu, di mana Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana banyak kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Sama ada duduk kita secara berdepan itu lebih afdal lah, di surau, di masjid, di majlis-majlis ilmu yang boleh berdepan, ataupun secara alamaya. Kerana kelebihan tu Allah Subhanahu Wa Taala janjikan untuk orang yang berada dalam majlis ilmu. Allah akan ampun dosa, Allah akan turunkan rahmat dia, Allah akan datangkan malaikat duduk bersama dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan kita jalan-jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan ambil bab yang ke-73, bab yang ke-73 muka surat 40 lebih kurang. Bab yang ke-73 muka surat 40. Keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Keutamaan ataupun kelebihan orang yang menjaga anak yatim. Banyak kita tahu pahala ganjaran yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menjaga anak yatim. Kerana anak yatim ni dia tidak ada ayah yang dapat membantu dan menolong dia. Kerana apa? Kerana ayah dia dah meninggal. Sebab apa? Bab ni kita tengok agak banyak perbahasannya, ialah kerana Nabi kita juga adalah merupakan anak yatim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan anak yatim. Jadi Nabi sangat-sangat tahu keperitan kehidupan seorang anak yatim ni. Bahkan Allah Ta'ala sebut, mengingatkan Nabi SAW dalam Al-Quran, alam najil ka yatiman fa'awa. Tidakkah kami dapati kamu wahai Muhammad yatiman, sebagai anak yatim, fa'awa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pelihara Nabi, Allah jaga Nabi, Allah ambil kita kata apa, bahagian dalam menjaga dan memelihara Nabi kita Muhammad SAW. Dan benda ni diingatkan oleh Allah pada Nabi SAW supaya apa? Supaya baginda tidak mensia-siakan anak-anak yatim,
Supaya baginda selalu berpesan berkaitan dengan anak yatim ni agar mereka diberi layanan dengan layanan yang baik. Jadi kita tengok hadis yang pertama daripada bab ni. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Thawr bin Zaid an Abil Ghaith an Abi Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'ala al-armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah kalladhi yasumu an-nahar wa yaqumu al-lail atau kama qala alaihi wasallam. Ismail menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepadaku daripada Thawr bin Zaid daripada Abi Ghaith daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ajma'in daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membantu yang meringankan beban janda-janda, armalah ni ialah janda, orang yang membantu meringankan beban janda dan orang miskin, dua golongan ni, janda dan orang miskin. Janda yang mana? Janda yang miskin lah. Sebab kadang-kadang ada janda yang kaya. Janda yang kaya ni biasalah dia dah ada sumber pendapatan dan sebagainya. Jadi mungkin dia tidak memerlukan bantuan dan pertolongan daripada orang lain mungkin. Tapi kebiasaannya janda-janda ni dia akan jadi sempit kehidupannya kerana tidak ada keluarga, tidak ada orang apa, ketua keluarga. Suami itu tak ada, ayah tak ada. Kadang-kadang sumber pendapatan selalunya diusahakan oleh suami, diusahakan oleh ayah. Tiba-tiba ayah meninggal, maka keadaan tu agak mencabar, untuk meneruskan kehidupan agak mencabar. Maka sebab itulah Nabi SAW menggalakkan kita bantu dan tolong orang yang membantu meringankan beban janda-janda dan orang miskin. Orang janda dan miskin. Seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah besar ganjaran dan balasan yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bantu dan tolong, terutamanya zaman pandemik ni. Zaman orang diuji dengan COVID-19 ni. Ramai mungkin janda-janda di sana atau orang miskin di sana yang sangat memerlukan bantuan dan pertolongan daripada kita. Maka menjadi tanggungjawab kepada kita sebagai perintah Allah dan Rasul. Tanggungjawab ni bukan sekadar orang apa, corporate social ke, bukan sekadar kita hubungan kemasyarakatan saja, tapi ianya adalah perintah Allah. Benda ni adalah perintah Allah, maka menjadi tanggungjawab dan kewajipan kita untuk kita bantu. Terutamanya dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan kita semua diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya yakin dan percaya ada di kalangan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi lebihan rezeki. Ada di kalangan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala masih kita kata memudahkan segala urusan dia. Maka marilah kita guna sedikit kelebihan yang Allah Taala kurniakan kepada kita, sedikit kemudahan yang Allah Taala kurniakan kepada kita untuk kita kongsi sebahagiannya dengan mereka yang memerlukan bantuan dan pertolongan daripada kita. Kerana apa? Kerana ini adalah bukti ketaatan kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga adalah merupakan bukti hubungan ukhuwah Islamiah, ikatan akidah Islamiah yang ada dalam diri setiap orang Muslim. Ini penting, tolong menolong adalah merupakan benda yang berkaitan dengan akidah, benda berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah Taala kata kamu tolong menolonglah di atas di atas perkara yang baik dan perkara-perkara yang mendorong kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang membantu janda, yang membantu orang miskin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Masya Allah besar ganjaran dan balasannya. Serta seperti orang yang berpuasa di siang hari dan solat di malam hari. Masya Allah. Kita bayang tak, laratkah kita nak puasa hari-hari? Sudah pasti insya-Allah kita tak larat. Laratkah kita nak bangun setiap malam qiyamul lail? Sudah pasti insya-Allah kita tak larat, tak mampu dengan iman kita yang lemah. Dengan iman kita yang tak kuat mana ni, semangat kita nak buat amal ibadah pun tak kuat mana, sudah pasti kita tak mampu nak berpuasa di siang hari dan tak mampu untuk kita solat atau qiyamul lail di malam hari. Maka Nabi SAW memberi jalan kepada kita bagaimana kita boleh dapat pahala ni. Bagaimana kita boleh dapat ganjaran ni. Iaitulah dengan kita bantu dan tolong janda, mereka yang memerlukan bantuan,
mereka yang kehilangan suami, dan kita bantu dan tolong juga orang-orang miskin yang memerlukan bantuan dan pertolongan daripada kita. Maka bila kita bantu dan tolong, Allah Subhanahu Wa Taala akan catat bantuan dan pertolongan yang kita hulurkan itu seolah-olah kita berpuasa di siang hari dan kita melakukan amal ibadah di malam hari. Seolah-olah kita keluar berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bab yang ke-74, keutamaan orang yang menanggung anak yatimnya. Ini adalah bagi ibu-ibu yang kehilangan suami ataupun yang kematian suami, ataupun yang orang kata apa? Inilah yang tak ada suami lah. Suami mati, meninggalkan anak, maka ini adalah kelebihan kita, isteri ni tadi menjaga dan memelihara anak yatimnya. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala haddatsani Abdullah bin Abi Bakr anna Urwah bin Az-Zubair akhbarahu anna Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'atni imra'atun ma'ah ibnatani laha fasa'alatni falam tajid 'indi illa tamratan wahidatan fa'a'taytuha فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كنا له ستر من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Abu Aiman menceritakan kepada kami, Syuaib mengkhabarkan kepada kami daripada Zuhri, Abdullah bin Abi Bakr menceritakan kepadaku bahawa Urwah bin Zubair adalah kita kata anak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah anak kepada Zubair ibn Awam. Zubair ibn Awam adalah sepupu Nabi. Zubair ibn Awam adalah sepupu Nabi. Mak Zubair ialah makcik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kakak kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Di mana Rasulullah ni dengan Zubair, dengan Sayyidina Ali, dengan Ja'far, mereka ni adalah sepupu mereka ni. Jadi Urwah bin Zubair adalah anak kepada Zubair bin Awam, dan Urwah ni adalah anak saudara Rasulullah lah, anak saudara sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Urwah bin Zubair ni menceritakan kepada Abu Bakar tadi, kepada Abdullah bin Abi Bakar tadi, dia kata apa? Bahawa Siti Aisyah radhiyallahu anha itulah isteri kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, seorang perempuan telah datang kepadaku bersama dua anaknya. Seorang wanita datang bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan dua orang anaknya. Lalu meminta sesuatu kepadaku, tetapi dia tidak mendapatkan sesuatu dariku kecuali sebiji kurma. Di mana ketika itu di rumah Rasulullah SAW hanya ada sebiji kurma saja. Masya Allah, saya tak bayang tak? Bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Sangat-sangat sederhana. Bukan kata sederhana tak. Kita boleh letak kata sangat-sangat miskin. Macam kita bayang tak? Rumah ketua negara tak ada makanan. Masya Allah. Rumah kita yang orang biasa-biasa ni pun insya Allah. Takkan nak makan sehari 3 kali tu insya-Allah ada lagi. Ataupun sehari 2 kali insya-Allah ada lagi. Ni rumah ketua negara. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, kekasih Allah, pesuruh Allah. Tiba-tiba bila orang datang ke rumah Nabi SAW meminta makanan, Siti Aisyah kata, tidak ada apa-apa yang aku miliki masa tu melainkan sebiji kurma aja. Yang dia bagikan kepada wanita tadi. Allahu Akbar. Kalau kita tengok balik, inilah apa yang diajar oleh Nabi SAW. Bahawasanya dunia ini, kalau semata-mata dirinya dunia, memang tidak ada nilaiannya di sisi Allah dan Rasul SAW. Kita nak jadikan dunia kita tu ada nilaian, maka kita kena tukar dunia tadi menjadi akhirat. Kalau semata-mata dunia itu dunia, maka ianya tidak ada nilaian di sisi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dunia itu kita tukar menjadi akhirat, bila dunia itu kita jadikan ia sebagai wasilah kepada akhirat,
maka itulah dunia yang baik untuk kita. Itulah dunia yang dipuji oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah dunia yang digalakkan oleh para ulama untuk kita cari. Kalau semata-mata kita cari untuk kita nak senang di dunia saja, rugi kita. Cari, apa tujuannya? Untuk senang di dunia saja, rugi kita. Tapi kalau kita cari dunia untuk kesenangan dunia dan akhirat, itu untung kita. Sebab itulah kita tengok doa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi nak cerita pada kita, dunia yang kita ada ni kita kena manfaatkan untuk akhirat kita. Bukan sekadar untuk dunia kita, tapi untuk dunia dan akhirat kita. Sebab kadang-kadang ada orang cari dunia simpan, cari dunia simpan, cari dunia simpan. Akhirnya apa yang dia simpan tu orang lain yang dapat nikmati. Benda yang dia simpan dia tak dapat nikmati, tapi orang lain yang nikmati. Tak rugi ke dia? Sepatutnya benda tu dia simpan di akhirat. Di samping dia simpan juga untuk anak-anak dia mungkin, untuk kita kata keperluan keluarga dia, keturunan dia. Tapi dalam masa yang sama, dia jangan lupa tentang keperluan dia di sana. Di dunia ni, kalau kita tinggal sikit-sikit pun okey dah. Sebab apa? Sebab insya-Allah mereka boleh usaha, mereka boleh ikhtiar. Janji kita bagi ilmu kepada mereka, mereka boleh guna ilmu yang ada tu untuk mereka usaha dan ikhtiar. Tapi kalau kita susah dan sesak di sana, siapa nak bantu, nak tolong kita? Dah balik sana baru kita nak rasa rugi, baru kita nak rasa menyesal, habis. Sebab itulah di antara apa yang Allah Taala sebut kan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, sami'na, Rabbana absarna, ya Allah kami dah nampak, wa sami'na, kami dah dengar, hantar kami balik ke dunia, kami nak buat amal ibadah. Laula akhartani ila ajalin qarib, dalam surah lain, surah Munafiqun. Allah Taala sebut tadi surah As-Sajdah. Ni dalam surah Al-Munafiqun Allah Taala sebut penyesalan yang berlaku kepada orang mati. Orang dah mati ni dia menyesal. Dia kata apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau dapatlah, kalau bolehlah, engkau tempoh sekejap ya Allah. Ila ajalin qarib, sekejap je ya Allah. Fa asaddaqa wa akun minas salihin, aku nak bersedekah dan aku nak jadi orang yang soleh. Sedangkan dulu Allah Taala dah bagi banyak dah peluang. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir, kata Allah. Tidakkah kami dah panjangkan umur kamu, kata Allah. 60, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Mungkin ada orang sampai 100 tahun, mungkin. Mana Allah bagi peluang. Tapi pasal apa dia tak guna peluang yang ada, sehingga dah dekat nak mati dah, atau dah mati baru minta peluang lagi. Sudah pasti Allah Ta'ala kata, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Ta'ala kata dia tidak akan tempoh, tidak akan bagi tangguh, tidak akan bagi peluang dah. Kerana banyak dah peluang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hambanya, kepada makhluknya. Jadi sebab itulah kita guna dunia yang kita ada sekarang ni, sama ada duit ke, dunia itu dalam bentuk duit ke, dunia itu dalam bentuk pangkat ke, dunia itu dalam bentuk ilmu ke, dunia itu dalam apa jua bentuk pun, maka kita kena gunakan dunia itu untuk kepentingan dan keperluan akhirat kita. Jadi Siti Aisyah kata, aku tak dapat nak bagi apa-apa melainkan sebiji kurma saja. Kemudian aku memberikan kepadanya, lalu dia bagi kepada wanita tadi. Kurma tersebut diberikan kepada dua anak perempuannya. Sebiji kurma dibelah dua pula. Allahu Akbar, hebat. Wanita ni janda, dan dia jaga anak perempuan dia. Hasil daripada peninggalan suami dia. Lalu dia berdiri kemudian keluar. Bila perempuan tu dah bagi-bagi kepada anak-anak dia, lalu perempuan tu berkeluar dah. Tiba-tiba Nabi SAW masuk. Maka aku ceritakan hal ini kepada baginda. Siti Aisyah cerita apa yang berlaku tadi, dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadi penjaga, atau barang siapa yang menjaga anak perempuan tersebut dan berbuat baik kepada mereka. Barang siapa yang menjaga anak perempuan tersebut dan berbuat baik kepada mereka,
maka mereka akan menjadi penghalang dari api neraka bagi orang tersebut. Jadi Nabi kata orang yang jaga anak yatim, terutamanya kalau sekiranya anak yatim tu perempuan, orang yang jaga anak yatim, terutamanya anak yatim tu perempuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan anak-anak ni sebagai penebus, sebagai penghalang untuk orang hak jaga tu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, hebat. Banyak kelebihan, banyak kelebihan. Itu sebab kita kena jaga betul-betul anak yatim ni, walaupun mungkin kalau mak tu tadi nak kahwin lain kan apa, tak ada masalah. Tapi yang penting jaga anak yatim ni tu kena jaga. Kerana apa? Kerana besar ganjaran dan balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bab yang ke-75. Keutamaan orang yang menanggung anak yatim pengganti kedua orang tuanya. Mana kata orang lain yang ambil jaga, orang lain yang ambil jaga anak yatim ni. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Safwan qala haddatsatni Unaisah an Sa'id binti Murrah al-Fihri an abiha عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه شك سفيان في وسطى والتي تلي الإبهام. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Unaisah menceritakan kepadaku dari Sa'id, daripada Sa'id bin Murrah Al-Fihri, daripada bapanya, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, aku dan orang yang memelihara anak yatim dalam syurga seperti dua jari ini, atau seperti ini, daripada jari-jari ini, supaya merenggangkan jari tengah dan jari telunjuknya. Jadi nak cerita pada kita, Rasul SAW menceritakan bahawasanya orang yang jaga anak yatim akan duduk dekat dengan Rasulullah SAW macam jari telunjuk dengan jari tengah. Betapa dekatnya kedudukan orang yang menjaga anak yatim di hari akhirat nanti. Dan anak yatim ni kata ulama, ialah sehingga baligh. Dinamakan anak yatim tu sehingga baligh. Kalau dah umur dah baligh dah tua dah, umur 30 tak nama anak yatim dah. Melainkan kalau pak dia nama yatim, dia tetap nama anak yatim lah kan. Tapi kalau gelaran sebagai anak yatim di sudut pandangan syarak ni hanya sekadar baligh. Maka anak-anak ni dinamakan anak yatim. Tapi selepas dia dah mereka baligh, maka tak dinamakan lagi anak yatim. Dan bagi anak perempuan pula, sebagian ulama kata sama aja. Bagi anak perempuan, sebagian ulama kata sama aja. Itulah sehingga baligh. Bahkan di sana ada khilaf ulama yang mengatakan anak perempuan ialah sehingga mereka berkahwin. Anak perempuan masih dianggap sebagai anak yatim sehinggalah mereka berkahwin. Tapi ini adalah khilaf ulama. Jumhur ulama mengatakan sehingga baligh. Jumhur ulama mengatakan sehingga baligh. Jadi nak cerita pada kita betapa akrab dan dekatnya mereka yang membantu anak yatim, mereka yang menyara anak yatim, mereka yang kita kata menanggung dengan memberi nafkah dan sebagainya kepada anak yatim, maka akan duduk dekat dengan Rasulullah SAW seolah macam dua jari ni kan. Jari telunjuk dengan jari tengah. Mana dekat sangat. Kalau jari ibu jari dengan anak jari mungkin jauh sangat. Ni dekat je. Ini adalah kelebihan kita membantu dan menolong anak yatim. Kelebihan kita menanggung ataupun membantu mereka yang kehilangan ayah. Zaman-zaman COVID ni mungkin kadang-kadang boleh berlaku. Mungkin mak ayah ditimpa penyakit, akhirnya mak ayah meninggal, tinggal anak-anak yang kecil. Allahu Akbar, Masya Allah. Ujian, cabaran dalam kehidupan duniawi. Maka sebab itulah Allah dan Rasul mengingatkan kita supaya kita saling tolong-menolong, bantu-membantu agar masyarakat ni berjalan dengan baik. Dengan kita saling tolong-menolong, bantu-membantu, insya-Allah tidak akan berlakunya jenayah dalam masyarakat. Di antara faktor dan punca berlakunya jenayah dalam masyarakat kita ialah kerana apa? Kerana tidak ada sifat tolong-menolong. Seolah-olah orang susah,
orang miskin, orang yang kita tahu tidak ada kemampuan, dia tak dibantu, tak ditolong, maka bagaimana cara dia nak keluar daripada keadaan dia? Akhirnya mungkin dia terpaksa melakukan jenayah. Dia terpaksa melakukan jenayah, maka bila dia melakukan jenayah, akhirnya tersebar jenayah dalam masyarakat kita. Maka sebab itulah bila kita ada sifat saling tolong-menolong, bantu-membantu, saling ambil berat antara satu dengan yang lain, insya-Allah mudah-mudahan akan terhindar daripada berlaku jenayah dalam masyarakat kita. Bahkan kalau kita tengok, pasal apa orang miskin nak pergi rompok orang kaya? Pasal apa orang miskin, orang yang susah nak pergi rompok barang orang lain? Sedangkan dia telah dibantu, dia telah ditolong, urusan dia telah dipermudahkan. Jadi ini hikmah, ini hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala perintah dan suruh kita saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam urusan yang dituntut oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang perkara yang baik yang tidak dilarang oleh Allah dan oleh syarak. Haddatsana Amr bin Muhammad qala haddatsana Hushaym qala akhbarana Mansur عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام لم يكن عندهم فجاء بسويق وعسل فقال دونك هذا فوالله ما غبنت يقول الحسن وابن عمر والله ما غبنا. Amr bin Muhammad menceritakan kepada kami, Hushaym menceritakan kepada kami, Mansur mengkhabarkan kepada kami daripada Al-Hasan. Suatu hari ada seorang anak yatim yang makan bersama Ibnu Umar. Suatu hari yang lain pula, Ibnu Umar mau mengundang anak yatim itu lagi, tetapi dia tidak menjumpainya. Namun, saat atau setelah Ibnu Umar telah selesai makan, anak yatim itu muncul. Lalu Ibnu Umar memesan makanan untuk anak yatim tersebut. Namun sayangnya bahan-bahan makanan telah habis. Yang tersisa hanya tepung dan madu. Ibnu Umar berkata, makanlah ini. Demi Allah engkau tidak akan dizalimi. Al-Hasan berkata, demi Ibnu Umar, demi Allah tidak dizalimi. Jadi nak cerita bahasanya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu ni dia pernah makan dengan seorang anak yatim. Kemudian di hari yang lain, bila ada jamuan, maka dia cari mana anak yatim tu. Kemana dia pergi? Tolong panggil mari sini. Makan sama-sama. Tiba-tiba orang cari-cari tak jumpa. Maka Ibnu Umar pun makan lah. Abdullah bin Umar pun makan. Dah selesai makan, barulah orang jumpa anak yatim tu dan dia pun datang ke tempat jamuan Ibnu Umar. Bila datang, tiba-tiba banyak benda dah tak ada. Hanya yang ada tepung dengan madu je. Hanya ada roti dengan madu je mungkin. Mana mungkin makanan yang orang tahu apa, biasa-biasa je yang ada. Yang sedap-sedap mungkin dah habis. Sedap-sedap pada pandangan mereka dah habis. Yang ada hanya mungkin roti dengan madu saja. Mana makanan biasa-biasa saja. Jadi Ibnu Umar kata, makanlah ini je yang ada, nak buat macam mana? Dan kamu tidak dizalimi. Lalu anak yatim tadi makan dan dia kata memang sebenarnya dia tidak dizalimi. Kerana apa? Kerana bukan Ibnu Umar tak panggil dia. Bukan tak ajak dia. Ibnu Umar nak panggil, nak ajak tapi tak jumpa, tak tahu ke mana. Jadi apabila dia datang, mana makanlah apa yang ada, nak buat macam mana? Kan? Jadi ini adalah pengajaran pada kita. Kalau sekiranya mungkin orang datang selepas daripada kita selesai buat jamuan dan sebagainya, maka apa yang ada, itulah yang kita jamu. Apa boleh buat? Sebab itu saja rezeki yang ada. Jangan sekali-kali kita susah hati. Dan orang yang mari lambat, jangan sekali-kali dia pun kecil hati. Amboi, tak simpan langsung. Dia bukan masalah simpan tak simpan. Persoalannya sekarang ialah apa yang ada, makan. Apa yang ada, itu yang kita angkat. Kan? Tuan rumah, jangan terasa hati. Tetamu yang datang, jangan terasa hati. Selesai. Yang penting, kita dapat datang ziarah. Kita dapat bersilaturahim. Ini yang penting. Makan tak penting. Sebab apa? Di rumah pun boleh makan kan? Di kedai pun boleh makan. Di rumah boleh makan, di kedai boleh makan. Jadi yang penting kita pergi itu adalah untuk
menghubungi silaturahim, menghubungi silaturahim. Hadatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala hadatsani Abdul Aziz bin Abi Hazim qala hadatsani Abi qala sami'tu Sahla bin Sa'ad 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa qala bi asba'ihi as-sababa wal wusta. Abdullah bin Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Hazim menceritakan kepadaku, bapaku. Bapaku menceritakan kepadaku, aku mendengar Sahal bin Sa'ad daripada Nabi SAW, baginda bersabda, aku dan orang yang memelihara anak yatim di dalam syurga seperti ini. Nabi berkata sambil mengisyaratkan dua jarinya, iaitulah jari telunjuk dan jari tengah, seperti yang kita sebut tadi. Seperti yang kita sebut tadi, nak cerita bahawasanya kelebihan, kehebatan orang yang membantu dan menolong anak yatim ni, di dalam syurga nanti dia akan duduk dekat dengan Nabi SAW. Masya Allah. Kita kena ingat, meraihkan anak yatim ni bukan hanya bulan Ramadan. Sebab kadang-kadang ada orang hanya bulan Ramadan dia meraihkan anak yatim. Bulan lain nantaklah nak tunggingkan, nak terbalik nantaklah. Maka sebab itulah kita tengok anak yatim tak termasuk dalam asnaf zakat. Anak yatim tak termasuk dalam asnaf zakat. Kenapa? Karena asnaf zakat ni dia bermusim. Asnaf zakat dia bermusim, tapi membantu dan menolong anak yatim ini tidak bermusim. Kemudian yang keduanya yang saya nak pesan juga, kalau ada di kalangan kita yang nak bagi bantuan kepada anak yatim, maka tolong bagi juga bantuan kepada pusat jagaan anak yatim. Ni kadang-kadang ada orang datang ke pusat jagaan anak yatim, dia bagi kat anak yatim, ni untuk anak yatim, ni untuk anak yatim. Betul guru-guru nak makan apa? Pihak tempat pentadbiran nak makan apa? Dia hantar beras, dia abang untuk anak yatim. Dia hantar ayam untuk anak yatim. Bagi duit untuk anak yatim. Betul mahat nak hidup macam mana? Lebih baik benda tu serah kepada mahat. Serah kepada pusat jagaan anak yatim. Jadi pusat itulah yang akan uruskan keperluan anak yatim. Sebab kadang-kadang bagi duit terlampau banyak kepada anak yatim kadang-kadang. Jadi merapu. Handphone yang hebat-hebat, canggih-canggih. Ustazah pakai handphone gosok batu. Kan? Handphone Nokia je contohnya kan. Handphone yang harga Masya Allah 300-400 je mungkin. Tapi anak yatim punya handphone Masya Allah beribu. Pasal apa? Duit banyak, mewah. Maka sebab itulah kita masyarakat ni betul kita dituntut bantu dan tolong anak yatim. Dan dalam masa yang sama, kita kena bantu dan tolong juga pusat jagaan anak yatim ataupun ma'had yang ada anak yatim. Bila kita bantu dan tolong ma'had, sama seperti mana kita tolong dan bantu anak yatim. Sama je. Sebab apa? Sebab ma'had akan menyediakan keperluan untuk anak yatim tu tadi. Baju mereka, pakaian mereka, kitab-kitab mereka. Kemudian mungkin kita kata apa? Makan-makan yang diperlukan oleh mereka, sabun dan sebagainya. Jadi pihak ma'had tu akan uruskan keperluan mereka. Jangan kita risau. Kalau kita bagi kat ma'had, sama seperti mana kita bagi untuk urusan anak yatim. Sebab Rasulullah kata, siapa yang memudahkan urusan anak yatim, siapa yang membantu anak yatim, mana kita bantu melalui pusat jagaan. Kita bantu melalui ma'had. Bukan secara direct. Bukan tak ada kita bagi direct, tak boleh. Bagilah sikit sebanyak, RM10, RM20, okey, tak ada masalah. Tapi kalau bagi sampai beratus, seorang datang bagi 100, seorang datang bagi 100. Tambah bulan Ramadan, Masya Allah, boreh perut anak yatim. Semua orang berebut nak jamu mereka. Semua orang berebut nak buat kebajikan. Sedangkan Nabi SAW suruh kita bantu dan tolong anak yatim ni tak bermusim. Jangan tunggu Ramadan. Okey, Ramadan kita buat. Bulan lain pun buat juga. Ni semua pakai nak tunggu bulan Ramadan. Lala berebut. Lala berebut jadual. Kan? Dalam pusat jaga anak yatim ada berapa je. Tapi orang yang nak bagi bantuan kadang-kadang Masya Allah. Ramai. Jadi lebih baik benda tu kita buat sepanjang tahun. Setiap bulan kita bantu dan tolong. Bila ada kemampuan, bila ada lebihan, kita bantu dan tolong. Serah kepada pusat jagaan. Serah kepada ma'had. Jangan kita terus direct bagi kepada anak yatim. Kalau sikit-sikit tak ada masalah. Tapi kalau banyak-banyak, lebih baik kita bagi kepada ma'had
maka ma'had akan uruskan keperluan untuk anak yatim. Ini penting. Sebab kalau ada orang dalam masyarakat kita dia tak nampak benda tu. Kita sebagai pengusaha ma'had, kita sebagai pusat jaga anak-anak yatim ni, kita tahu keperluan dia. Orang luar ada yang tak tahu. Terus bagi ni untuk anak yatim, ni untuk anak yatim. Jadi untuk guru-guru apa dia? Untuk pihak pentadbiran apa? Lalu tak ada apa juga. Jadi akhirnya mungkin pusat jaga anak yatim tak boleh nak bertahan. Pasal apa? Pasal duit pentadbiran tak ada, yang banyaknya duit anak-anak yatim. Kan? Akhirnya dia boleh buat macam-macam. Boleh kita kata kurang akhlak dan sebagainya. Kerana apa? Kerana duit mereka banyak, maka diberi kemewahan yang begitu hebat. Begitu juga kalau kita bagi bantuan kepada ma'had-ma'had, pusat-pusat, kita tahfiz ke pondok ke apa ke, jangan kita sebut ni untuk pelajar-pelajar, untuk ustaz-ustaz beri pula. Kan? Yang tak beras, ni untuk pelajar-pelajar, beras, gula, minyak, ni untuk pelajar. Lepas tu ustaz nak makan mana? Jadi kita bagi je. Ni untuk ma'had, okey selesai. Ni untuk pusat jagaan, okey selesai. Kan? Jadi sedang. Jadi ma'had tadi akan uruskan benda ni untuk pelajar, untuk guru-guru yang ada bersama, kan. Masing-masing kita kongsi rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Jadi dalam hadis ni nak cerita kepada kita bahawasanya Nabi SAW memberi jaminan, aku dan orang yang memelihara anak yatim di dalam syurga seperti ini. Lalu Nabi berkata sambil mengisyaratkan dua jarinya, iaitulah jari telunjuk dan jari tengah. Mana dekatnya hubungan ataupun dekatnya kedudukan mereka yang membantu dan menolong anak-anak yatim di hari akhirat nanti. Dekat kedudukan mereka dengan Nabi SAW. Cuba terbayang tengok. Kalau di dunia ni rumah kita dekat dengan rumah orang besar-besar. Depan kita rumah Perdana Menteri. Belah kanan kita rumah Timbalan Perdana Menteri mungkin kita katakan. Belah kiri kita rumah Menteri Pelajaran contoh. Belakang rumah kita rumah Menteri Agama contohnya, kan. Masya Allah. Orang tanya rumah ni mana? Rumah saya dekat rumah Perdana Menteri. Dekat dengan Menteri Agama dan sebagainya. Masya Allah, kita seronok. Kita bayang kalau syurga kita dekat dengan syurga Nabi SAW. Syurga kita dekat dengan syurga para siddiqin, para ulama, para syuhada. Masya Allah. Betapa seronoknya kita di hari akhirat nanti. Di mana keadaan dan kedudukan kita begitu dekat dan hampir dengan Rasul SAW. Dengan syarat di dunia ni kita bantu dan tolong apa yang kita boleh bantu, apa yang kita boleh tolong. Anak-anak yatim tu tadi, kan. Kita bantu mak dia, kita bantu anak-anak dia, kita bantu mereka yang memerlukan bantuan. Haddatsana Musa qala haddatsana Al-Ala bin Khalid bin Wirdan qala haddatsana Abu Bakr bin Hafs anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim. Musa menceritakan pada kami, Ala bin Khalid bin Wirdan menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Hafs menceritakan kepada kami bahawa Abdullah tidak pernah makan suatu makanan kecuali di sekitar meja makannya ada anak yatim. Masya Allah. Setiap kali dia nak makan, mesti dia panggil anak yatim untuk teman dia makan. Makan bersama dengan dia. Masya Allah. Kita zaman sekarang mungkin agak sukar lah nak buat ni. Sebab di zaman sahabat dulu, mungkin ramai ibu bapa mereka yang gugur sebagai syuhada, yang mati di medan perang. Maka ramai anak yatim di Madinah. Mungkin wallahualam lah, kan. Tapi zaman kita sekarang ni nak cari, wallahualam lah, agak sukar dan susah. Kalau kita nak ambil anak-anak saja, mungkin anak je makan, mak tak makan pun bayar agak. Jadi yang pastinya yang boleh, kalau kita boleh buat, kita buat. Setiap kali nak makan, kita panggil anak yatim mari makan sekali. Boleh, tak ada masalah. Kalau kita ada kemampuan, tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya kita tidak ada kemampuan untuk buat macam ni, maka kita buatlah apa yang boleh kita buat. Kita buatlah semampu yang boleh kita buat. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat tadi akan mendapat ganjaran dan dapat kita kata
perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil satu bab lagi, satu bab lagi. Itulah rumah terbaik adalah rumah yang terdapat anak yatim di dalamnya yang dijaga dengan baik. Rumah yang terbaik adalah rumah yang ada anak yatim dan anak yatim dalam rumah tu dijaga dengan baik. Sebab kadang-kadang ada orang yang jaga anak yatim tapi dia tak jaga dengan baik. Dia biar, tak peduli, layanan tak baik kepada anak yatim. Ini adalah benda yang sangat-sangat dibenci oleh syarak. Haddatsana Abdullah bin Uthman qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sa'id bin Abi Ayyub an Yahya bin Abi Sulaiman an Ibn Abi Attab an Abi Hurairah radhiyallahu anhum qala Rasulullah SAW khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini yushiru bi asba'ihi. Atau kama qala Rasulullah. Abdullah bin Uthman menceritakan kepada kami, Abdullah mengkhabarkan kepada kami, Sa'id bin Abu Ayyub mengkhabarkan kepada kami daripada Yahya bin Abu Sulaiman, daripada Ibnu Abu Attab, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ajma'in. Dia berkata, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, rumah kaum muslimin yang terbaik adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dijaga dengan baik. Rumah yang terbaik, kata Nabi SAW, itulah rumah orang Islam yang terbaik, itulah rumah yang ada anak yatim, dan anak yatim tadi dijaga dengan baik. Dijaga dengan baik ni makna kata ialah dia memenuhi keperluan yang dituntut oleh syarak. Jaga anak yatim tu dengan baik, ajak mereka semayang, ajak mereka Quran. Kalau dia tak mampu nak ajak mereka, dia kena hantar ke tempat-tempat belajar atau panggil guru datang untuk mengajar. Ini adalah benda yang dituntut. Tak semestinya mungkin ibu bapa tu ajak. Kalau sekiranya ibu bapa tak tahu, mana ibu bapa yang baru lah ni. Ataupun bapa yang baru, dia tak tahu, tak pandai, maka menjadi tanggungjawab dan kewajipan dia untuk dia cari jalan. Bagaimana ilmu tu boleh disampaikan kepada anak-anak yatim tadi. Bagaimana anak yatim tadi boleh belajar semayang, boleh belajar Quran, boleh belajar kita kata hukum hakam yang disebut sebagai fardu ain, yang disebut sebagai fardu ain. Jadi kalau sekiranya di dalam rumah tu boleh berlaku macam ni, seperti yang Rasulullah sebut, iaitulah rumah yang dalamnya ada anak yatim yang dijaga dengan baik. Dijaga dengan baik makna diberi layanan yang baik dan disediakan keperluan yang dituntut oleh syarak, seperti anda belajar Quran, belajar hukum hakam yang sekadar fardu ain tu tadi, dan kalau boleh ditambah dengan fardu kifayah. Dan rumah kaum muslimin yang buruk, yang terburuk kata Nabi SAW, yang tak bagus, yang malangnya adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang terinaya. Orang bela anak yatim tapi tak dilayan dengan baik. Dia masuk layanan baik ni bukan kata kita mewah-mewahkan dia, ada. Layanan yang baik ni makna orang kata jangan zalimi dia. Kalau dia buat salah, boleh dia nak hukum. Boleh, tak ada masalah. Tapi orang kata jangan zalimi dia. Itu dinamakan layanan yang baik. Kan? Yang kata layanan tak baik tu ialah buat daya kepada anak yatim tu, buat zalim pada dia. Itu nama dia layanan tak baik. Bukan kata layanan yang baik ni, kalau dia buat salah pun tak boleh nak pukul, tak. Dia buat salah pun tak boleh nak tegur. Tak. Itu tak betul. Selagi mana benda tu dibenarkan oleh syarak, tafadhal, silakan. Silakan. Cuma yang tak bolehnya syarak larangnya ialah kita menginayai dan melakukan kezaliman kepada anak yatim tu. Saya, kata Nabi SAW, dan pemelihara anak yatim, saya dan mereka yang menjaga dan memelihara anak yatim ni, kata Nabi SAW, seperti ini, sambil menunjukkan kedua jarinya. Dalam syurga nanti, kata Nabi SAW, seperti hadis yang sebelum yang kita ambil kan, saya dan orang yang menjaga anak yatim di dalam syurga nanti. Seperti dua ini, itulah seperti dua jari ni yang Rasulullah tunjuk, menunjukkan dua jari, iaitu jari telunjuk dengan jari tengah. Nak cerita betapa rapat dan dekatnya
kedudukan mereka yang menjaga, yang melayani, yang kita kata apa? Menunaikan tuntutan dan menunaikan hak yang sewajarnya terhadap anak-anak yatim. Jadi marilah sama-sama kita ambil, kita kata apa, peluang yang ada ni. Tengok-tengoklah kok ada di keliling kita, kok ada anak yatim yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Tanya-tanyalah ma'had-ma'had atau pusat-pusat jagaan yatim, anak-anak yatim, terutamanya dalam keadaan pandemik sekarang ni. Mungkin ada pusat-pusat jagaan anak yatim yang anak yatim tak ada nak pergi mana. Maka terpaksa jaga juga sebab nak hantar balik rumah, mak tak mampu nak bela, tak mampu nak sara. Maka terpaksa duduk juga di pusat jagaan tersebut. Terpaksa duduk juga di ma'had. Maka cuba-cubalah kita tanya-tanya, cuba-cubalah kita bantu dan tolong. Apa yang kita boleh bantu, apa yang kita boleh tolong. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita. Mudah-mudahan Allah Taala kumpulkan kita bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus al-a'la di hari akhirat nanti insya-Allah. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Belajar elok-elok. Ngaji sungguh-sungguh.